Tujuan semayang ialah untuk ingat Allah. So kalau ikut logik Ustaz, kalau kita dah ingat Allah, untuk apa solat? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah ta'ala, kita ucapkan segala kepujian, pujaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah kurnianya kepada kita, kerana telah memberikan kita upaya untuk menghadirkan diri di rumahnya di Surau An-Najihin Peringkat 15 Putrajaya ini untuk kita sama-sama solat berjemaah dan menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, mengingati dan mendengar ayat-ayat Allah serta peringatan-peringatan daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hidayah adalah milik Allah, taufik adalah milik Allah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Allah lah tempat kita memohon pertolongan dan kepada Allah lah tempat kita meletakkan segala harapan dan menyandarkan diri kepadanya. Tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah ta'ala, malam ini kita akan sambung pengajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Azkar. Fiqhul Ad'iyah wal Azkar. Kefahaman tentang doa serta zikir yang dikarang oleh Al-Allamah Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala, pengajar di Masjid An-Nabawi Al-Madinah Al-Munawwarah serta bekas pensyarah di Universiti Islam Madinah dan salah seorang antara barisan ulama di Arab Saudi. Yang mana malam ini kita akan tengok satu tajuk, tajuk yang sangat penting yang dinamakan ataupun yang ditulis tajuknya sebagai Al-Matlub. Al-Matlub, yang penting ataupun yang dituntut minal Quran, daripada Quran itu, ialah fahmu ma'anihi wal amalu bih. Yang bermaksud, yang dikehendaki daripada Quran itu ialah kefahaman makna-maknanya dan juga beramal dengannya. Memahami makna Al-Quran serta beramal dengannya. Itu yang dikehendaki daripada Al-Quran, iaitu kewajipan kita terhadap Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah ta'ala yang saya hormati sekalian, kita masih lagi dalam kitab ataupun buku yang dalam jilid yang pertama. Jilid yang pertama
Dan kita sebelum ini kita dah tengok apakah maksud berzikir pada Allah. Kita telah lihat apakah adab-adab berzikir, fadilat-fadilat berzikir, apa pentingnya berzikir, apa dalil-dalil daripada Quran dan hadis tentang berzikir pada Allah. Dan malam ini kita masuk tentang kepentingan memahami makna Al-Quran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir ayat 29 dan 30. Yang mafhumnya Allah SWT kata apa? Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah. Ya, membaca kitab Allah, ini Al-Quran. Wa aqamus salah, dan yang mendirikan salat. Wa anfaqu, dan yang berinfak. Infak maksudnya yang mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta ataupun mendermakan, menyumbangkan harta bendanya. Mimma razaqnahum, daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Sirran wa alaniyatan, sama ada secara sir, secara rahsia, ataupun secara alaniyah, secara terang-terangan. Bermaksud tuan-tuan puan-puan, ada orang kata kepada saya, tak perlulah kita bagi tahu, kita tunjuk yang kita menyampaikan derma sumbangan pada orang ramai. Ataupun orang-orang yang menderma, menyumbangkan, infak, mewakafkan sesuatu terang-terangan. Dia kata ni riak. Baik. Tidak dinafikan risiko jika kita terlalu gemar, terlalu suka memberitahu orang tentang amal baik kita, ya, ia boleh merisikokan hati kita ini akan timbul sifat riak. Tetapi tidak menjadi kesalahan. Bukanlah maksud berdosa secara zatnya, secara sendirinya, berinfak ataupun mendermakan harta benda terang-terangan. Tak salah. Ya, sebab tu Allah sebut wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang mendermakan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, sama ada secara rahsia ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang yang yang mengkehendaki ataupun yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Subhanallah. Ini infak ataupun inilah perniagaan. Allah sebut yarjuna tijaratan. Mereka menghendaki satu bisnes. Mereka mengharapkan satu perniagaan saham, ya, yang tidak akan rugi. Lan tabur. Apa dia? Baca Quran. Baca Quran. Solat dan infak. Memberikan derma, bersedekah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Dari segi konteks, bukan perniagaan duniawi, bukan perniagaan duit ataupun duit yang kita faham sebagai bisnes, tetapi ia merupakan satu saham, iaitulah pahala yang senantiasa mengalir sehinggalah ke hari akhirat. Subhanallah. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli.
Ya. Yang ini mereka, dengan itu Allah SWT akan memberikan mereka pahala mereka dan menambahkan bagi mereka kurniaannya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah SWT itu maha mengampunkan dosa, lagi maha memberikan pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Maka kata Syekh, sesungguhnya mentilawah Al-Quran dan mentadabbur merupakan pintu yang paling besar, yang paling agung kepada hidayah. Orang nak dapat hidayah, dia nak dapat hidayah, mahu tidak mahu, dia kena baca Quran. Oh, saya tak dapat hidayah lagi, Ustaz. Kenapa masih lagi tak nak semayang? Belum sampai seru. Kan? Belum sampai seru. Apa pasal tak ke surau? Belum dapat hidayah lagi. Tak dapat hidayah. Tapi hari-hari dengar muazzin, hayya 'alas salah. Marilah kita semayang. Hayya 'alas salah. Marilah kita semayang. Apa lagi yang tak sampainya? Kalau surah An-Najih ni tak ada mikrofon, saya faham lah. Kan? Tak ada speaker, saya faham lah. Kita faham lah. Kan? Tapi speaker punya lah nyaring. Kan? Dan orang boleh kata, tak sampai hidayah, tak sampai seru. Padahal hidayah itu di sekeliling kita, di sekitar kita. All the time. Dan punca hidayah, sumber hidayah yang paling besar ialah Al-Quran. Ya, macam mana? Ada orang dia khatam Quran setiap tahun. Mari bulan puasa, dia join tadarus. Kan? Setiap lepas tarawih, dia join tadarus. Setiap malam. 30 malam, komplit khatam Quran. 30 juzuk. Ya? Tetapi, apakah faedah yang dia dapat? Pahala, of course. InsyaAllah dapat pahala. Tapi lebih besar daripada itu ialah tilawah yang disertai dengan tadabbur. Tilawah maksudnya membaca. Sekadar baca lah. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Oh, kita dengar pun sedap. Dengar Allah. Ya. Oh, sedap. Buat musabaqah tilawah Quran, peringkat antara bangsa. Dapatlah pahala insya-Allah. Tetapi Quran ini ia bukan sekadar dibaca, tetapi ia diturunkan sebagai apa? Hudan wa busyra wa nazira. Sebagai huda, petunjuk. Sebagai apa? Petunjuk. Busyra, berita gembira. Wa nazira, dan peringatan. Peringatan. Jadi kalau kita tak faham Quran, kita sekadar dengar alunan bacaan, qari, tapi tak faham, maka antara asbab ataupun sebab kenapa Quran itu diturunkan tidak mencapai matlamatnya 100%. Ya, mendengar Quran itu ada rahmat. Ya. Wa iza quri'a alaihimul Quran, ataupun bila dibacakan Al-Quran, wa iza quri'a, bila dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka dengarlah bacaannya, wa ansitu, dan diamlah, la'alakum turhamun, semoga kamu dirahmati. Bila dibacakan Quran, Allah kata apa? Fastami'u lah, maka dengarkan bacaannya, wa ansitu, dan diam, jangan bercakap. La'allakum turhamun, semoga kamu dirahmati. Ada rahmat. Tetapi topik kita malam ini ialah al-matlubu minal Qur'ani fahmu ma'anihi wal amalu bih.
Yang dikehendaki ataupun yang dituntut daripada Al-Quran itu ialah kefahaman makna-maknanya dan beramal dengannya. Sebab tidak mungkin kita dapat beramal dengan Quran sekiranya kita tidak memahami maknanya. Nak faham apa? Nak amal apa? Tak faham pun. Bagaimana kita nak beramal dengan ayat Al-Quran? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam mana nak beramal dengan ayat ini kalau kita tak faham? Apa maksud siratal mustaqim? Apa maksud al-maghdubi alaihim? Apa maksud ad-dallin? Kita tak faham. Jadi macam mana nak beramal dengan suratul Fatihah? Macam mana nak beramal dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kita baca 17 kali sehari setiap hari. Minimal 17 kali sehari dalam solat fardu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak beramal macam mana? Apa maksud iyyaka na'bud? Apa maksud iyyaka nasta'in? Sebab itulah banyak orang dia tak faham Quran. Dari bila kita beramal ataupun bila kita menyerunya, jom, ayuh, kita kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Kembali pada Quran. Dia kata, ni Wahabi. Sudah. Apa hal pula Wahabi? Aku suruh kembali pada Quran. Kembali pada Sunnah. Dia kata kita Wahabi. Kenapa? Korang tolak ulama'. Siapa kata saya tolak ulama'? Ulama' mana yang tolak Quran dengan hadis? Bila masa kita kata kita tolak ulama'? Kita tolak ulama' yang tidak menyeru manusia kepada Quran dan hadis. Kita tolak ulama'. Ya, betul kita tolak ulama' yang menyeru kepada qaulun nas, perkataan manusia. Qala fulan, qala fulan, qala syekh fulan, qala syekh fulan. Bila dalil, tanpa dalil. Oh, syekh kita mengatakan, hendaklah kita beramal setiap hari, berzikir la ilaha illallah 100,000 kali. Nescaya kita akan selamat daripada api neraka. Oh, dengan hebat. Syekh mana kata tu? Syekh fulan bin fulan. Al-Putrajawi. Syekh Abu Humaid Al-Putrajawi. Mana dalilnya? Barang siapa bertanya dalil, maka lemahlah imannya. Tak payah tanya dalil lah. Dia keturunan Nabi. Dia keturunan Nabi. Dia Habib. Kamu apa tahu? Kamu siapa? Saya keturunan Nabi juga. Keturunan Nabi Adam. Dah, masalahnya bukan faktor keturunan, bukan masalah faktor nama, gelaran Habib ke, Syekh apa ke, doktor ke apa ke, tidak. Tetapi apa yang diperkatakan, apa yang diajak. Dia mengajak kepada apa? Oh, Syekh fulan dapat daripada mimpi. Oh, masalah lah. Dia telah bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar ni dalam mimpi dia. Sudah. Macam mana mimpi boleh jadi dalil? Macam mana mimpi boleh jadi hujah? Tak boleh berhujah dengan mimpi Syekh. Kalau macam tu, siapa-siapa boleh cakap dia mimpi. Betul tak? Nak buktikan apa? Macam mana orang dapat ni daripada mimpi? Saya mimpi. Oh, susahlah. Agama kita ada dalil. Nas. Apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sumber kita, sumber agama kita. Contoh. Saya bagi contoh senanglah. Zaman kita sekarang zaman COVID-19. Zaman coronavirus. Zaman PKP. Lepas tu kita bagi tahu orang, oh, SOP terbaru surau kita ini ialah solat Jumaat boleh diadakan, tetapi tidak boleh lebih 30 orang. Mana kamu dapat ni? Adalah. Mana kamu dapat ni? Adalah, kamu mana tahu?
Saya dapat daripada mimpi. Boleh pakai? Benda macam ni kita kata tak boleh pakai. Mana boleh pakai? Mesti ada daripada MKN ke, daripada kerajaan ke, Perdana Menteri ke. Mana boleh main mimpi-mimpi? Oh, benda macam ni boleh pula kau cakap macam tu. Bila benda agama kau main mimpi ke? Faham maksud saya tuan? Faham maksud saya tuan-tuan? Tak boleh pakai mimpi. Dia jumpa Nabi Muhammad ke? Dia jumpa Nabi Adam ke? Dia jumpa Nabi Khidir ke? Tak boleh pakai. Ini bukan zaman Nabi Musa. Kita bukan hidup pada zaman Nabi Muhammad Ibn Rasulullah. Aku mimpi semalam, aku mimpi macam ni. Nabi pun kata, sesungguhnya mimpimu benar. Contohnya apa? Mimpi Umar bin Al-Khattab dengan seorang sahabat lain tentang azan. Azan memang daripada mimpi. Ilham yang Allah beri kepada para sahabat. Salah satu cara Allah Ta'ala mengajar umatnya pada zaman itu, iaitu sunnah takririyah. Yang ini sunnah para sahabat buat dan Nabi akui benda tu. Saya mimpi semalam, saya dengar bunyi azan. Itu yang jadi azan sama kita sekarang ni. Mimpi daripada mimpi Umar bin Al-Khattab yang dibenarkan oleh Nabi. Nabi masih hidup, baginda masih hidup, baginda masih boleh bercakap. Boleh mengatakan ini sahih, ini betul, ataupun ini salah. Zaman sekarang, Rasulullah SAW dah tak ada. Siapa boleh verify? Kalau kata, saya mimpi semalam, saya dapat ilham. Ya. Tidak wajib lagi dah solat subuh. Apa buktinya? Oh, saya mimpi jumpa Nabi Muhammad. Mimpi jumpa Nabi Muhammad ni. Dia kata, mana kau tahu tu Nabi Muhammad? Kan Nabi kata, man ra'ani fil manami qad ra'ani. Barang siapa bermimpi jumpa aku, sesungguhnya dia betul-betul jumpa aku. Ya, betul lah hadis tu, betul lah, sahih. Tapi macam mana rupanya? Kau jumpa Nabi dalam mimpi tu, macam mana rupa Nabi? Oh, Nabi SAW dalam mimpi aku berjubah putih, berjanggut putih, rambutnya putih, berserban putih. Itu bukan Nabi Muhammad. Itu Gandalf. Tahu Gandalf? Lord of the Ring tu. Sebab Nabi SAW tidaklah dalam rambut Nabi itu melebihi 20 uban. Sebelum wafatnya Nabi SAW, para sahabat Nabi, antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, mereka kata, rambut Nabi dan janggutnya tidak lebih daripada 20 helai uban. Banyak ke sikit 20 helai uban? Sikit je yang kau mimpi jumpa habis serba putih, rambut janggut semua putih. Bukan Nabi lah. Nabi tak banyak uban macam tu. Nampak tak? So, bukan senang kita nak verify yang kau betul-betul jumpa Nabi. Jadi itu masalahnya. Sebahagian golongan terlalu taksub dengan sebahagian manusia yang mengatasnamakan keturunan Nabi, Habaib. Oh, dia keturunan Nabi ni. Yalah, banyak je Said Syarifah keturunan Nabi. Ramai. Guru saya pun Habib juga. Keturunan Nabi juga. Astaghfirullahaladzim. Dia nama Wan Habib nama dia. Dia Habib dan memang nama dia Habib. Wan Habib. Ya. Adik saya pun kahwin dengan keturunan Habib juga. Anak-anak buah saya nama Syarifah belaka. Anak buah saya. Lepas tu, takkan saya nak kata apa saja dia cakap tu betul. Faham tak maksud saya? Faham tak maksud saya? Dah, yang maksum hanyalah Nabi SAW. Keturunannya tidak maksum. Keturunan Nabi tidak maksum.
Siapa kata kita Nabi maksum? Minta maaf cakaplah, yang nama Saripah pun ramai yang menari kat disko sana. Sorry to say. Yang ketutnya nama Said depan pun banyak yang tak boleh pakai pun. Tak ada kena-mengena dengan hidup tahu yang nantilah. Nama Said kat depan belum tentu betul. The point is, kita jangan taksub pada golongan. Jangan taksub kepada seseorang tokoh. Hanya melihat pada gelaran, keturunan. Tidak. Ya. Yang kita lihat ialah kebenaran itu daripada Quran. Sebab itulah Al-Quran ni sumber hidayah. Nak tahu kebenaran, kena baca Quran. Dan dalam Quran, kenalah belajar. Kena belajar. Masalah zaman sekarang, ada orang dia belajar Quran, tetapi dia tafsir ikut kepala sendiri. Itu masalah juga. Baca Quran ni, dia baca Quran. Tengok Ustaz. Wa aqimis solata li zikri. Maka Allah kata, dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi kalau saya dah ingat Tuhan, buat apa saya solat? Sudah. Dia tafsir ikut kepala dia. Ustaz, ini menunjukkan bahawa tujuan semayang ialah untuk ingat Allah. So kalau ikut logik Ustaz, kalau kita dah ingat Allah, untuk apa solat? Kedengaran bijak, kedengaran bijak tu tak? Wish, hebat. Terbaik. Terbaik hujah awak ni. Tu yang jadi geng mak lipat semua tu. Akhirnya tak payah semayang. Tak payah semayang, tak payah puasa. Haji tu simbolik je. Sudah. Solat tu sekadar niat saja dah cukup. Golongan ni tuan-tuan, ini bukan mitos. Ini golongan yang betul-betul sudah wujud dalam masyarakat kita. Sudah wujud. Aku cukup niat je. Astaghfirullahaladzim. Inilah golongan yang mana mereka kata mereka ikut Quran, tapi mereka sebenarnya tak ikut Quran. Kenapa? Sebab satu lagi kita kena faham. Pendamping pada Quran ini ialah sunnah. Nabi kata, utitu bil Qur'ani wa mislahu ma'a. Kama qala, aku ini dikurniakan ataupun aku ini diberikan Al-Quran wa mislahu ma'a. Utitu Al-Qur'ana wa mislahu ma'a. Kama qala, aku ini diberikan dengan Quran dan yang semisal dengannya, bersamanya, wa mislahu ma'ahu. Kena baca bahasa Arab baru faham maksud sebenarnya. Aku diutuskan dengan Quran dan yang semisal dengannya, bersamanya. Ada benda lain selain Quran yang juga diturunkan. Mahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata dengan hawa nafsunya, tetapi dia berkata daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka sunnah Nabi, sebab tu para ulama mentafsirkan sunnah Nabi ni apa? Sunnah Nabi ialah min qawlihi wa fi'lihi wa taqririh. Percakapan Nabi, perbuatan Nabi, dan pengakuan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu semua wahyu. Semua wahyu. Sebab itulah kedudukan as-sunnah dalam Islam ini, ia bersamaan dengan Quran. Al-Quran ialah kalamullah. Sunnah ialah juga wahyu, tetapi metod ataupun modus operandinya ialah praktikal. Faham maksud saya praktikal? Contohlah, polisi dasar. Al-Quran itu ialah perlembagaan yang utama, dasar, dustur. Maka sunnahnya pula ialah umpama enactment, ordinance, akta yang mana yang menjadi praktikal kepada perlembagaan persekutuan.
Contoh, dalam Quran, kita takkan jumpa solat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib, tak ada. Mana kita dapat? Daripada sunnah. Contoh ayat saya bacakan tadi kan. Wa aqamus solah. Allah sebut mendirikan solat. Tapi Allah tak kata solat zuhur, solat asar. Tak ada. Tak ada. Jumpa cari dalam Quran, memang tak ada. Maka praktikalnya, kaifiatnya, SOP-nya daripada mana? Daripada sunnah. Sebab tu sunnah kita tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal sunnah. That's why lah Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dia karang kitab dia Talbisu Iblis, tipu daya iblis. Muqaddimah dia, antara bab pertama kitab itu ialah kewajipan melazimi as-sunnah ataupun al-jamaah. Kewajipan melazimi al-jamaah, iaitulah sunnah Nabi dan para sahabat. Nabi kata pada para sahabat, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajiblah ke atas kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk selepasku. Ini sunnah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi, kita tak boleh tolak kepentingan mereka. Antara kegagalan umat Islam zaman sekarang ini ialah gagalnya mereka mengenali sosok-sosok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tak kenal siapa dia Abu Bakar, siapa Umar, siapa Uthman, siapa Ali, siapa Talhah, siapa Zaid, siapa Abu Hurairah, siapa Anas bin Malik, siapa dia Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu Abbas. Nama biasa dengar. Biasa dengar ni dalam TV kan. Ustaz sebut nama-nama ni, tapi kita kenal ke tidak? Kita tahu ke tidak fatwa-fatwa mereka? Pegangan mereka? Apa yang mereka perjuangkan? Nabi hidup bersama mereka sebagai Nabi dan Rasul 23 tahun. Selepas Nabi wafat, berapa tahun para sahabat ini berjuang, berdakwah, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Sebab itu kita kena pegang juga pada qaul sahabat. Itulah maknanya al-jamaah. Bila saya tanya pada pelajar saya, antum tahu tak apa maksud ahlus sunnah wal jamaah? Kita duk sebut-sebut ni ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah. Apa dia ahlus sunnah wal jamaah ni? Nah, siapa boleh beritahu? Apa maksud as-sunnah? Saya dah bagi tahu tadi, as-sunnah ialah apa yang Nabi ajar, dan sebesar-besar sunnah ialah Al-Quran. Ya. Ahsanul hadis, sebaik-baik hadis ialah Al-Quran. Itulah sunnah yang paling besar yang kita kena ikut. Kemudian sunnah Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi yang Nabi tunjukkan, iaitulah penjelasan pada Al-Quran, tafsir, bayan tafsir, penjelasan dan tafsir kepada Al-Quran itu ialah sunnah Nabi. Al-jamaah apa dia? Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berpegang kepada al-jamaah. Al-jamaah tu apa? Mal jamaah. Sahabat tanya Nabi, apa itu jamaah? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Iaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itulah al-jamaah. Nabi kata, bukan saya kata. Nabi kata apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itulah al-jamaah. Sebab tu tak boleh tolak perbuatan dan juga fatwa para sahabat.
Kalau kita tolak, kita perlekeh para sahabat Nabi, maka kita bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itulah Syiah terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu beza antara Syiah dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak melampaui batas terhadap para sahabat Nabi. Syiah dia kafirkan sahabat. Syiah kafirkan Abu Bakar, dia kafirkan Umar, dia kafirkan Uthman. Dia kata Ali sahajalah khalifah yang layak, yang sah selepas Nabi. Hanya keturunan Ali sahajalah imam-imam kami berasal. Nampak tak? Ni cerita pasal Syiah ni cerita lain lah kan. Panjang lagi lah. Tapi kita kena tahu. Kita kena faham. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita jangan sebut. Oh, sunnah jamaah, sunnah jamaah. Oh, ini Wahabi, itu Wahabi. Ini Aswaja. Ini Wahabi. Masalah dalam masyarakat kita ialah dia tengok orang tu lain sikit daripada dia, cop, ni Wahabi. Padahal dalam Islam ni ada 4 mazhab. Kan? 4 mazhab yang masyhur, yang dimasyhurkan. Sebenarnya banyak daripada tu lagi. Cuma yang popular, yang kekal sampai sekarang ialah 4 mazhab ni. Yang lain-lain banyak lagi, mazhab Auza'i, mazhab Sauri, mazhab At-Tabari, mazhab Al-Laisi. Tapi orang tak kenal. Mazhab apa tu Ustaz? Mereka juga ulama-ulama ahli sunnah, cuma mazhab mereka tak popular. Mazhab mereka tak popular. Yang terpopular, yang terkenal 4 ni. Mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ni tak kunut Wahabi. Tak kunut subuh Wahabi. Betul ke? Ciri-ciri Wahabi ialah mereka tidak kunut subuh. Habis tu Masjid India tu Wahabi belaka. Masjid India tu Wahabi, Pakistan tu Wahabi. Mazhab Hanafi pun tak kunut subuh. Mazhab Hambali pun tak kunut subuh. Mazhab Maliki pun tak kunut subuh. Habis tu Maliki, Hanafi dengan Hambali ni apa? Wahabi. Oh, lain daripada Syafi'i Wahabi. Gitu ke tafsiran kita pasal Wahabi? Alangkah dangkalnya. Alangkah dangkalnya kalau itulah tafsiran kita. Siapa Wahabi? Wahabi ialah yang tak kunut subuh. Oh, sudah. Habis segala yang mazhab Maliki, yang mazhab Hambali, mazhab Hanafi, semua Wahabi. Wahabi ialah yang tak baca Yasin malam Jumaat. Sudah. Bang, Yasin malam Jumaat ni bang, di Malaysia, Indonesia je baca bang. Malaysia dengan Indonesia je baca. Kita pergi Mesir dia tak baca. Pergi Azhar tu. Ada dia buat setiap malam Jumaat kita buat Yasin dengan tahlil. Apa tu? Ulama Azhar semua Wahabi mereka. Sebab tak buat. Morocco, Maghribi. Majoriti mazhab Maliki. Mereka pun tak ada buat Yasin dengan tahlil malam Jumaat. Oh, ini tak buat Yasin malam Jumaat ni Wahabi. The whole Morocco awak Wahabi kan? Yaman di Sana'a tak buat. Syria saya ramai kawan Arab, kita tahu lah. Kau tempat negara kau ada tak buat Yasin malam Jumaat? Tak ada. Mana ada? Subhanallah, dia kata apa sebenarnya apa Wahabi ni, apa dia? Sebab itulah kita ni, masalahnya ialah perpecahan umat Islam ni. Apa dia lah? Suka melabel. Masalah. Jadi sebab tu kita tak boleh capai persepakatan. Lepas tu berpecah daripada segi politik. Politik punya pasal macam tu. Boleh tak kita yang cuba hidup harmoni? Cukuplah kan. Hidup harmoni
Bila berbeza pendapat, kita kupas secara ilmiah, kita bincang secara ilmiah. Okey, apa pendapat engkau? Ni pendapat saya. Itu pendapat awak, ni pendapat saya pula. Apa hujah awak? Apa bukti awak? Apa dalil awak? Oh, saya tak ada bukti, tak ada dalil. Saya cuma rasa-rasa je. Kan? Tak boleh rasa-rasa. Kalau rasa-rasa tak boleh jadi hujah ilmiah. Kalau kita mengaji di universiti pun, tuan-tuan, kan? Siapa-siapa yang pernah pergi universiti, kan? Tahulah disiplin ilmu macam mana. Lecturer suruh buat assignment, kita pun buat. Oh, karang essay, kan? Karangan, assignment. Oh, siap, hantar. Mana awak dapat ni? Apa sumber dia? Dapat daripada mana? Buku mana? Kamus mana? Artikel mana? Tak ada ni, Prof. Saya dapat, saya agak-agaknya. Kan? Saya rasa-rasa je. Mana boleh? Kan? Sebab tu bila kita buat assignment zaman universiti dulu, kan? Lecturer akan suruh bagi tahu. Sebut sumbernya, citation. Sebut source-nya, reference-nya. Betul tak? Sebut reference. Bagi tahu kat lecturer, awak dapat di mana-mana internet. Internet website apa? Tulis www. apa. Kalau surat khabar apa? Tarikh berapa bulan. Kalau buku apa? Nama pengarangnya. Siapa penerbitnya, tahun bila, muka surat berapa. Betul tak? Sama juga dengan agama. Kalau saya bawa hujah, ni Quran, ni hadis, Syekh. Ustaz ni tak cukup ilmu. Ilmu daripada buku. Habis tu ilmu daripada mana? Dia kata saya ni ilmu daripada buku je, Ustaz. Okey. So, tak boleh baca buku. Kena belajar daripada orang tua-tua juga. Ya, orang tua-tua, masalahnya ilmu dia tu ilmu apa? Ilmu apa? Betul semua ke? Banyak benda yang bertentangan dengan agama. Agama kata A, orang tua kata B. Sebab tu kita kena ikut agama. Agama ni tujuannya ialah untuk menyelamatkan kita. Memberi kita petunjuk, hidayah kepada jannah. Sebab kita semua ni, tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita hidup di dunia ini ialah untuk kembali kepada kampung halaman kita, yakni jannah. Nenek moyang kita Adam dan Hawa mula-mula dulu tinggal dalam syurga, tinggal dalam jannah. Kena halau. Sebab apa? Langgar perintah Allah dalam syurga. Akibat hasutan syaitan. Maka dihalau ke dunia ini, jadi anak cucu keturunan mereka, iaitu kita ini, kenalah berusaha untuk kembali ke kampung halaman kita, iaitu jannah. Jadi panduan yang kita ada ialah Al-Quran. Zaman kita ni, kalau kita hidup zaman Nabi Musa, Taurat lah. Nak azan dulu? Azan dulu lah. Tak apalah, malam ni last PKP sebelum sebelum PKP kan. Kita lajak sikit lah, tak apalah. Boleh? Boleh, azan dulu. Baru nak kuliah balik nak. Dah PKP balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat.
haula wala quwwata. حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatu al-qa'imah. آتِ محمد وسيلة وفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita sambung sikit sebelum kita solat Isyak dan minta izin pengurusi lah. Kita maklumlah esok nak PKP ya. Dengan kabarnya lebih 2 minggu. Macam biasa lah tak apa. Allah Ta'ala kata apa? Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Surah An-Nahl ayat 89, Allah kata apa? Pada hari kami bangkitkan daripada setiap umat itu saksi syahidan yang akan menjadi saksi ke atas diri mereka sendiri, iaitu para nabi dan rasul akan menjadi saksi ke atas umat mereka ya pada hari kiamat. Wajibna bik, dan kami datangkan kamu sebagai saksi ke atas mereka ini, iaitu umat Islam, para sahabat, para umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan menjadi saksi ke atas kita. Ya, saksi bagi pihak kita. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan ke atas engkau iaitu Muhammad al-kitab, Al-Quran. Tibyanan, sebagai penjelasan, likulli syai', bagi setiap benda. Penjelasan likulli syai', setiap benda. Al-Quran ni penjelasan bagi setiap benda. Termasuklah apa yang menimpa kita musibah hari ini. Apa itu coronavirus ni sebenarnya, apa dia? Contoh. Kan? Kenapa kita ni ditimpa musibah begini? Allah dah ada jawapan dalam Quran. Ada jawapan. Cari. Ya. Saya tak sempat nak bagilah kan. Tapi cuba cari. Mesti ada jawapannya. Kemudian, wahuda, dan petunjuk. Petunjuk. Macam Google Maps, macam Waze. Kan? Oh, nak pergi mana? Nak pergi KL. Pergi KLCC. Daripada Putrajaya pergi 14. Mana laluan nak ikut? Wah, kita tentukan Waze. Huda, itulah petunjuk. Sama dengan Quran. Quran lebih besar daripada itu. Ia petunjuk ke jalan mana? Destinasi mana nak pergi? Syurga. Jannah. Jadi, Waze kita ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Anggap gitu. Destinasi mana? Syurga. Tools ataupun dia punya petunjuk kita ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Wa rahmat, dan sebagai belas kasihan. Subhanallah. Quran ni turun sebagai rahmat bagi kita. Sebab kalau Quran tak turun ke atas kita, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutuskan, awak bayangkan kebiasaan orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dahsyat. Minum arak macam minum air sejuk. Minum arak biasa macam minum air sejuk. Breakfast arak.
Lunch arak, dinner arak, sebelum tidur arak, memang arak. Ya. Nombor 2, penzinaan. Penzinaan. Hubungan seks tanpa nikah. Wife swapping. Tahu wife swapping? Dia bagi bini je tidur dengan orang lain. Benda biasa zaman tu. Ya, anak luar nikah. Aisyah radhiyallahu anha dia cerita, ketika zaman jahiliah ada 4 jenis nikah. Satu nikah yang biasalah, ada wali, ada mahar. Ikut syariat Ibrahim alaihi salam, syariat Nabi Ibrahim. Yang lain-lain tu apa dia? Zina. Ya, lepas tu perempuan, dia jemput 10 lelaki main dengan dia. 10 orang lelaki bersetubuh dengannya. Bila ada anak, kan, dia panggil balik 10 lelaki tadi, ditunjuk je, engkau bapak dia. Sebab itu nasab, nasab zaman tu memang kacau bilau. Kacau bilau. Anak perempuan ditanam hidup-hidup. Anak perempuan ditanam hidup-hidup. Dalilnya dalam surah Al-Infitar. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bila anak perempuan yang ditanam itu ditanya hari kiamat nanti, atas dosa apa engkau ditanam? Atas dosa apa engkau dibunuh? Bayangkan kalau Quran tak turun, Nabi Muhammad tak diutuskan, agak-agak apa jadi pada kita hari ini? Sebab itu Quran ni rahmat. Allahu Akbar, rahmat. Wa bushra, berita gembira. Berita gembira bagi siapa? Bagi semua orang yang beriman. Orang yang beriman. Bushra. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Kami pasti akan uji kamu daripada apa? Kelaparan, ketakutan, kehilangan nyawa, kehilangan jiwa, kemelesetan ekonomi, kemarau. Ya. Dan berilah berita gembira wa basyiril sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ya. Berita gembira wa busyra lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Patut Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 52, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka itu satu kitab. Satu kitab yang kami jelaskan, kami perincikan dari segi ilmu, atas ilmu, ala ilmin. Sebagai ilmu. Dan sebagai apa? Huda. Sekali lagi, petunjuk, rahmat, belas kasih. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Surah Al-An'am 155 Allah sebut lagi, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab Al-Quran anzalnahu yang kami turunkan. Sebagai apa? Mubarakun, yang diberkati. Fattabi'uh, maka ikutlah ia. Siapa suruh ikut Quran? Allah suruh, Tuhan kita. Allah kata. Bukan Wahabi suruh. Tak, bukan Wahabi. Ini masalah orang kita. Saya dengar je, ya, siapa-siapa, mana-mana ustaz kata kembali pada Quran dan Sunnah, itu dah Wahabi. Allahu Akbar. Oi. Berat nanang. Pening kita, pening. Sudah. Sebut Quran Sunnah allergic betul. Saya tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Ada setengah-setengah orang macam tu. Quran dan Sunnah, Wahabi. Apa tu? Nak sebut apa? Ya? Masalah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi
Dan inilah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, yang membenarkan apa yang ada di hadapanmu. Dan kata Allah lagi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya inilah Al-Quran yang memberi petunjuk, ya, lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin, yang menjadi lillati hiya aqwam bagi orang-orang yang di atas jalan yang lurus, wa yubashshirul mu'minin, memberikan kabar gembira kepada orang beriman, allazina ya'maluna shalihat, yang beramal soleh, annalahum ajran kabira, bahawasanya bagi mereka pahala yang besar. Dan dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah kata, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini, dan daripada ia itu ada syifa, penawar, penyembuh bagi segala penyakit, wa rahmah, dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan dia tidak menambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pokok pangkal kepada bab ini ialah supaya kita mentadabbur Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surah An-Nisa ayat 82 bermaksud, adakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Apa maksud tadabbur? Tadabbur maksudnya kita menghayati. Isi kandungan Quran tu kita hayati. Kita kena baca Quran begini, tuan-tuan perempuan. Bila kita baca Quran, kita jangan rasa yang Allah cerita pasal orang lain. Tidak. Kita kena baca Quran seolah-olah, bukan seolah-olah, memang Allah sebenarnya berkomunikasi dengan kita. Mesej Quran tu untuk kita. Kita yang membacanya, si pembacanya. Untuk kita. Sebab tu bila kita baca Quran, mindset kita mestilah, apa Tuhan nak bagi tahu aku? Itu betul. Apa yang Tuhan nak bagi tahu kat aku? Betul, kena faham. Jangan setakat baca saja, tapi tak faham. Ya? Lebih baik baca walaupun sikit, tetapi kita tadabbur. Kita faham isi kandungannya. Itu manfaatnya sangat-sangat besar. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah yang lain. Dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluhum. Adakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran, ataupun dalam hati mereka itu sudah ada penutup. Ada benda yang menutupi hati. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, anggaplah PKP kali ini memberi kita peluang dan ruang untuk kita duduk di rumah mentadabbur Al-Quran. Untuk kita mentadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran, dan seterusnya beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan, dan semoga Allah SWT mengangkat musibah ini daripada kita, memberikan kita kelegaan dan kelapangan, dan Allah SWT memberikan kita kehidupan yang normal semula. Biiznillah ta'ala. Baik, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Segala yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya dan juga syaitan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.